اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا ما فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة كالمقربين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih pilih dan terima kita untuk kita mendatangi rumahnya, iaitu rumah Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalan alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafazhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidak berkumpul mana-mana kaum di rumah Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah akan turunkan kepada mereka sakinah, liputi mereka dengan rahmat Allah, dan Allah taala akan berikan keampunan serta nama-nama mereka disebut di majlis yang besar di sisi Allah. Jadi kita kena syukur nama kita disebut, nama ayah-ayah kita disebut. Yang menyebutnya adalah Rabbul Jalil, Malikul Mulk, Allah yang maha mulia, Raja segala raja. Dia kata cikgu datang, Masya Allah, sebut. Bukan kita je sebut, nama ayah kita pun sebut. Sebab dia sebut dengan bin sekali. Bin si Fulan, Fulanah binti Fulan. Dia sebut nama dan juga nama ayahnya. Dan yang penting apabila nama dia sebut, bukan dia biasa-biasa. Macam kita kalau sebut nama mesti ada sesuatu yang special. Pasti saja bila nama kita disebut, malaikat-malaikat memohon keampunan, berselawat ke atas kita, berikan kita rahmat. Betul, kita kena syukur apabila Allah masih palingkan hati kita ni kepada kebaikan. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinik. Palingkan kami punya hati ni Allah kepada agamamu. Jadi Nabi SAW bila sekali mereka ahli Quraisy Mekah bertanya kepada Nabi tentang ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka ditanya, Nabi bertanya, orang kafir tanya Nabi mengenai Ashabul Kahfi, mengenai Dzulqarnain. Maka Nabi kata, esok aku akan bagi tahu. Dia kata tomorrow lah, aku akan bagi tahu, esok aku bagi tahu. Baginda terlupa menyatakan insya-Allah. Ini apa? Insya-Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah lewatkan. Nabi ini sahibul wahyi, orang yang terima wahyu. Kalau orang terima wahyu ni biasa kalau nak kan, kalau kita kata ada orang dalam lah, ada kabel. Ni ada tak Roblox? Nanti aku tanya orang dalam. Tiba tak sampai-sampai dia punya info kan. Ada tak ada ni? Ada tak ada? Begitu Nabi merasakan ada, nanti esok aku beritahu. Tanpa memberitahu insya-Allah. Dia panggil masyiah. Jadi sebagai takdib daripada Allah, daripada pelajaran daripada Allah, bagaimana didikan Allah terhadap kekasihnya. Lepas tu kita kena syukur kalau orang-orang sekeliling kita ni dia tegur kita. Saya pesan banyak kali kan, tak kira lah tegur tu membina ke, tegur tu mengutuk ke, tegur tu memerli ke, bila dia tegur mesti ada kebaikan yang dia nak daripada kita. Begitu Allah SWT ajar Nabi ini, maka beberapa hari kan, falabitha, beberapa hari terlewatnya wahyu, tak sampai-sampai.
Menyebabkan orang kafir kata, kata semalam nak bagi tahu, tak bagi tahu pun. Ada yang kata 18 hari atau 16 hari. 2 minggu kan. Ustaz kata nak cerita. Biasa kan kita bagi tahu cerita. Tapi alhamdulillah biasa seminggu je. Kita bagi tahu lah kalau cerita tu saya ada hutang tu saya bagi tahu. Maknanya tunggu tak lama sampai. Tunggu tak lama sampai. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam surah Kahfi yang biasa kita baca hari Jumaat, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan kamu menyatakan apa-apa, mengatakan berjanji apa-apa, inni fa'ilun dzalika ghadan, aku akan melakukan perkara ini esok, illa melainkan ayyasha Allah, katakan insya Allah. Katakan insya Allah. Itu pelajaran dia. Jadi itu Nabi SAW telah mengajar pada umat bagaimana kalau kita lah ada orang janji ke, kita nak janji dengan orang ke, ataupun kata kita nak buat majlis ke, insya-Allah majlis kita ni hari sekian-sekian, sebut insya-Allah. Yang dijemput pun kata cakaplah insya-Allah. Ada kelapangan, tidak ada aral melintang, saya datang. Itu insya-Allah. Dia tidak menafikan untuk kita menyusun, merancang yang dengan baik. Kalau kata jadi tak ni? Tengok dia tak boleh yang tu. Tengok dia kena rancang ada rancang. Dia ada perancangan yang baik. Dia panggil husnul tadbir. Baru boleh sebut insya-Allah. Insya-Allah esok lepas aku pergi hidup kalisin, bayar cukai tanah, aku pergi kenduri kau. Kena atur. Itu hidup kita ni, masya-Allah, sebagai husnul tadbirnya kita susun. Itulah orang lama kita, orang-orang tua kita bagi tahu apa dia, kita hanya merancang, Allah yang menentukan. Itu tak salah dah. Yang salahnya bila kita tidak rancang dengan baik, lepas tu benda tu tak jadi, kita pun salahkan orang. Itulah ji, saya dah cakap sedap dia salahkan orang, dia salahkan takdir. InsyaAllah. Di pelajaran yang telah Nabi SAW belajar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ditegur oleh Allah sehingga beberapa hari telah terlewatnya wahyu daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan kita peperangan Badar. Nabi SAW inilah peperangan yang pertama. Belum ada dalam pengalaman Nabi untuk berperang. Berbeza dengan orang kafir, mereka pernah perang dulu. Kan, ketika Nabi kecil mereka ada pernah perang. Jadi bukan pengalaman yang boleh menangkan, bukan apa-apa yang boleh menangkan satu pihak. Yang boleh menangkan adalah dengan bantuan Allah. Pembinaan markas tentera, muka surat 275. Setelah tentera Islam sampai di kawasan sumber bekalan mata air, yang dia telah padam, dia telah kambus semua bekalan-bekalan air dekat Badar tu. Kalau depan Masjid Aris tu memang tu ada satu je, itu pun dia dah tutup. Kalau kita tengok dia tak berapa proper lah, dia punya tutup tu macam tu je. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu meminta kepada Rasulullah agar tentera Islam membina sebuah khemah untuk baginda. Ini peperangan pertama, ada khemah. Kalau kita tengok sekarang memang ada khemah, general punya khemah. Ini bertujuan untuk mengambil langkah berjaga-jaga jika terjadinya perkara yang tidak diingini. Dia khawatiri jika berlaku serangan balas musuh sebelum kemenangan memihak kepada tentera Islam. Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu berkata, wahai Nabi Allah, bolehkah kami buatkan untukmu sebuah khemah yang boleh engkau duduki? Mereka minta pandangan Nabi sebagai restu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami akan persiapkan kenderaan bagimu di situ. Ada kenderaan khusus dia. Kemudian kami akan menghadapi musuh. Jika Allah memuliakan dan memenangkan kita ke atas musuh, maka itulah yang kita mahukan, rancangkan. Namun jika keadaannya berlainan, maka engkau boleh naik ke atas kenderaan dan mengikuti tentera kita yang ada di belakang. Ada strategi dia tu, susunan dia seperti mana kita dah
Beritahu sebelum ni dia ada tentera depan, ada tentera belakang, ada tentera tengah, ada tentera sebelah kanan dan sebelah kiri. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya telah tinggal beberapa orang yang kecintaan kami kepada engkau tidak lebih besar daripada kecintaan mereka kepada engkau. Jika mereka berasa sesungguhnya engkau akan menghadapi sebuah peperangan, pasti mereka tidak akan meninggalkan dan membiarkanmu pergi. Allah pasti akan melindungimu melalui mereka. Mereka akan menjadi penasihat yang terbaik dan akan berjihad bersamamu. Dalam kata-kata Sa'ad bin Mu'az, dia tetap memelihara dan mendahulukan kudrat Allah. Dia kata Allah pasti akan melindungimu. Allah yang melindungimu. Sebab dia apa? Melalui mereka. Ada sebab. Sebab tu orang yang bijak, dia tidak menafikan sebab. Kita duduk dekat darul asbab. Kita duduk dalam darul asbab. Rasulullah SAW menghargai apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an dengan mendoakan kebaikan untuknya. Seperti mana dalam hadis Nabi, bila kita orang bagi makan, kita akan bagi tahu, kan, barakallah, semoga Allah Taala berkati rezeki kamu, kan, jazakallah. Bila orang beri satu, kita berkata jazakallah, Allah saja yang mampu membalas. Tapi kadang kita baca cakap Melayu lah. Kalau Arab tu jazakallah, jazakallahu khairan, semoga Allah Ta'ala membalas yang lebih baik. Itu bahasa Melayu dia, kita kata semoga Allah Ta'ala membalas yang lebih baik. Kalau Arabnya jazakallah. Seterusnya tentera Islam membuat sebuah khemah di sebuah anak bukit yang terletak di sebelah timur laut dari medan peperangan, yang kedudukannya lebih tinggi dari medan pertempuran. Memang dia, kalau kita daripada masjid tu, dia akan landai macam ni, macam tu. Dia akan turun macam tu, dia ke bawah, dia akan macam tu. Selepas itu mereka memilih beberapa pemuda Ansar di bawah Panglima Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an yang bertugas untuk mengawal Rasulullah di sekitar khimah baginda. Itu dia ada penjaga ataupun orang yang jaga waktu malam, dia akan pusing. Macam mana kita tengok kamp tentera, dia ada orang yang berjaga. Pergerakan tentera Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkan pasukannya. Baginda berjalan di lokasi pertempuran, lalu memberikan isyarat tangan. Kalau kita kan, kalau kita tengok komando jalan tu dia berhenti. Kan? Dia orang kata sini, Allah alam lah apa dia punya syarat tu, kita pun tak tahu lah. Kena belajar lah. Dia kata berhenti. Ini adalah tempat kematian si fulan esok hari, insya-Allah. Ini tempat kematian si fulan esok hari, insya-Allah. Beberapa orang yang Nabi telah doakan masa Nabi kena buli dekat Mekah dulu. Kan? Masa Nabi kena buli dekat Mekah, Nabi telah doakan kecelakaan kepada beberapa orang, dan tempat mati pun Nabi diberitahu. Ni kat sini, ni kat sini. Jadi itu tanda bahawa Allah Ta'ala berikan kepada Nabi wahyu detail siapa nama dia, tempat mati dia, detail. Dan satu pihak lagi, Allah nak uji iman orang yang bersama Nabi. Adakah dia yakin dengan pengkhabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah SAW menghabiskan masa malam dengan melakukan salat berhampiran sebatang pokok yang ada di sana. Pokok tu pun dah tak ada kan. Sementara tentera Islam tidur pada malam itu dengan jiwa yang tenang, diterangi bintang di langit. Rasa kepercayaan, keyakinan terhadap diri mereka bertambah. Mereka beristirahat dengan cukup pada malam itu dan berharap agar mereka dapat melihat khabar gembira pada esok hari seperti mana yang dijanjikan oleh Allah. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ. Suratul Anfal ayat 11. Ingatlah, ini juzuk 9 Ingatlah
ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai satu penenteraman. Jadi letih-letih ni berjalan bulan Ramadan pula. Ramadan. Perang ni bulan Ramadan. Kita perang dengan pasar. Kita perang juga dengan pasar. Alhamdulillah PKP tak ada pasar. Baru ni Ramadan pertama yang kita tak ada pergi bazar Ramadan. Tapi sampai juga makanan kat rumah. Kan? Saya pelik dah cerita dah 2-3 kali. Boleh sampai air tu kat rumah. Air ni berapa? RM2. COD berapa? RM2. Mahal COD daripada air. Allahu Akbar. Cash on delivery kan. Bayar masa dia sampai tu bayar. Air berapa dik? Air RM2. Delivery biasa kita ambil RM3, tak apalah, RM2 je. Mahal delivery daripada air. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripada Allah. Mengantuk jadi sebab. Orang kan kalau tak pernah tidur, susah nak tidur, datang majlis agama insya-Allah. Kan tiba je dia datang sakinah, ketenangan. Sebab majlis-majlis agama ni Allah Taala bagi dia tenang. Yang resah kan, letih kerja tu, duduk majlis agama. Insya-Allah. Ini petua ni. Bukan saya suruh tidur dalam majlis, tak. Maknanya kalau kita risau kan, kita cari majlis-majlis agama. Hilang resah, hilang. Yang kita pening-pening kat pejabat, gaduh dengan staff, gaduh dengan bos, hilang tu. Cari. Kita boleh cari majlis-majlis agama ni, insya-Allah. Resah-resah tu Allah hilangkan. Dan menurunkan kepadamu hujan daripada langit. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a. Dan Allah Ta'ala turunkan kepadamu daripada langit air, iaitu hujan. Dan dengannya liyutahhirakum bih, dia menyucikan kamu. Wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitan, menghilangkan daripada dirimu gangguan-gangguan kejahatan, bisikan-bisikan syaitan. Jangan pergi, kan panas ni Ramadan, nak perang buat apa dengan Nabi tu? Dah perang orang kafir. Yelah, berkuda ada dua je sebelum ni, Miqdad dengan siapa tu? Hadrat Miqdad dengan Zubair. Zubair bin Awam. Dua orang jadi kuda. Daripada 313 ada dua orang je kuda. Patutnya tu kata berkuda ni kena ramai. Tapi Allah hilangkan tu was-was. Lepas tu kita kena doa ni, hilang was-was ni. Was-was ni kena doa. Kena baca tu 3 kul sebab subuh, 3 kul lepas maghrib, ataupun 3 kul lepas petang tu lepas asar. Supaya waswasil khannas, was-was ni Allah hilangkan. Was-was ni Allah hilangkan. Liyurbita ala qulubikum, supaya mengikat hati mereka, menguatkan hati kamu. Wa yusabbita bil aqdam, serta memperteguhkan pijakan kaki kamu untuk menghadapi musuh. Tu kita kena doa tu. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amri. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, sabat, teguh dalam urusan kami. Urusan-urusan kami teguh. Tidak was-was. Ketika itu adalah malam Jumaat, Nabi bertafakur kepada Allah. Alhamdulillah kita masih lagi mengekalkan malam Jumaat ada baca Yasin. Ada baca ayat-ayat yang penting, 3 ayat yang mana bila turun dia antara ayat yang mana kita baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard amanar rasul la yukallifullahu nafsan illa wus'aha tu 285 284 285 286 suratul Baqarah juzuk 3 yang kita baca tu. Itu antara ayat yang mana Allah Ta'ala turun antara sebab syaitan dia lumur kepala dia. Ni apa ni? Dia menyesal. Sebab kita berdoa pada Allah. Ayat tu. Kalau yang ada Darul Syifa macam Ustaz ni, Ustaz Ibrahim, kan? Ayat-ayat ni kita baca. Ayat kursi 3 ayat daripada akhir suratul Baqarah 284, 285, 286 tu. Kita baca dalam malam ni. Malam Jumaat tu kita baca. Salawat kepada baginda. Itu menguatkan. 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. 17 Ramadan. Kedatangan baginda adalah pada tarikh 8 atau 12 pada bulan yang sama. 8 Ramadan ataupun 12 Ramadan.
Maknanya 5 hari sebelum ataupun 9 hari sebelum. Dah datang, dah tengok, dah buat survey mana nak buat tempat ni. Perpecahan pasukan Mekah bahagian kedua. Orang kafir Quraisy menghabiskan malam mereka di markas tentera mereka di lereng Quswa. Wahum bil udwatil quswa, dalam juzuk 10 Allah sebut surah yang sama, surah Anfal. Idh antum bil udwatid dunya wahum bil udwatil quswa. Kamu di lereng bawah sana dekat dengan, dia beritahu dia timur laut sana, di sebelah sana, mereka di lereng bukit sini. Wahum bil udwatil quswa, di lereng bawah. Pada pagi harinya mereka bergerak maju ke hadapan dengan seluruh tentera mereka. Bergantungan tentera Nabi, tentera Allah dengan Allah. Nabi telah hubungkan tentera mereka dengan Allah. Orang kafir musyrikin, dia tak ada hubungan, tak ada kaitan dengan siapa-siapa. Jadi kekuatan orang Islam ni belakang ni mereka ada bantuan Allah. Lepas tu kita kena bina kita punya hubungan dengan Allah. Mereka turun dari bukit pasir menuju ke lembah Badar. Tengok memang bukit dia memang bukit berpasir. Sampai Badar ni, biasa yang bawa tu, yang saik bawa kita tu, dia akan berhenti dekat Jabal Malaikat tu. Memang bukit tu pasir. Atas pasir tu sejuk, dalam dia tu panas. Pelik bukit tu. Bukit pasir. Dia bukit pasir, tapi kita boleh naik sampai atas. Pelik tu. Bukit tu bukit pasir. Bukit tu tinggi, bukit pasir. Kita boleh naik sampai atas. Dia tak ada jelus. Naik sampai atas. Boleh dengan bawah atas tu. Memang pelik. Mekah Madinah ni pelik. Dia bukit pasir. Biasa ada bukit-bukit batu, ni ada bukit pasir. Dekat mana? Dekat Badar. Beberapa orang daripada tentera mereka pergi menuju ke kolam itu. Kan kolam itu tinggal satu. Dan baginda pun berkata, biarkanlah mereka. Tidak akan ada seorang pun daripada mereka akan minum, melainkan mereka pasti akan dibunuh, kecuali Hakim bin Hizam. Dia tidak dibunuh kerana dia telah memeluk Islam selepas itu, dan dia merupakan muslimin yang sejati. Setiap kali dia berjihad bersama Rasulullah, dia selalu mengeluarkan perkataan, tidak, demi zat yang telah menyelamatkanku pada peperangan Badar. Tu selingan lah, bukan cerita sini. Dia cerita selingan dia, bahawa Hakim bin Hizam ni antara orang yang Nabi tidak bunuh. Dia terselamat. Jadi siapa yang datang dekat tu, maka dibunuh. Setelah pasukan Quraisy mengambil kedudukan mereka, mereka telah mengutus Umair bin Wahab al-Jumahi untuk mengetahui seberapa jauh kekuatan tentera Islam. Nabi dah tahu dah semalam bila dia tanya 2 orang yang ambil air tu, berapa orang agak-agak tak tahu lah, mana jawab. Nabi kata tak apalah, agak-agak berapa sehari sembelih? 9 atau 10 ekor unta. 1 ekor unta boleh makan 100 orang. Kalau 9 maknanya 900. Kalau 10 maknanya 1000. Nabi dah kali dah. Jadi Nabi pun dah selesai. Ini orang kafir nak tengok berapa kekuatan dia. Umair pun berkawal dengan menunggang kudanya di sekitar tentera Islam. Selepas itu dia kembali kepada pasukan kafir Quraisy dan melaporkan lebih kurang 300 orang. Waktu perang ni bukan macam kita fikir perang ni ada jumpa je tembung, tak. Dia ada tengok berapa kekuatan. Tetapi berilah aku sedikit waktu sehingga aku dapat melihat adakah mereka mempunyai perangkap atau pasukan bantuan. Bijak juga. Takut nampak dia pancing 300. Takut belakang sana nanti datang 3,000 serang. Pancing 300 kan. Pancing letak 300 dulu. Tengok berapa orang serang. Orang kafir serang 1,000. Kita hantar bantuan. Takut jadi macam tu. Dia pergi lebih jauh ke dalam lembah, tetapi tidak melihat apa pun. Betul-betul buta-buta 300 orang yang dekat situ je. Maka dia kembali kepada pasukan Quraisy dan melaporkan, aku tidak menjumpai apa-apa pun wahai orang-orang Quraisy. Walau bagaimanapun aku melihat kemusnahan yang membawa kepada kehancuran dan kematian orang-orang Yathrib dalam keadaan berpeluh. Dia dah buat kalkulator.
Setakat 300 ni senang je makan. Nak lawan dengan 1000. Berapa nisbah dia? Seorang lawan 10. Ini senang je makan ni. Tak boleh cakap insya-Allah lah, orang kafir kan. Tak boleh cakap insya-Allah. Ini senang makan ni tuan. Mereka tidak mempunyai perisai, benteng, tetapi hanya membawa pedang. Pedang pun boleh kira. Demi Allah, aku tidak melihat seorang pun daripada mereka terbunuh, melainkan mereka telah biasa membunuh. Jumlah tentera mereka adalah sama banyak dengan kamu. Jika berlakunya peperangan, pasti tidak akan ada lagi kehidupan yang baik. Maka fikirkanlah kembali. Pada waktu itu datang beberapa orang tentera mendesak Abu Jahal untuk melancarkan peperangan. Kita serang je, tak ramai pun ni. Kita boleh konyok, boleh habis. Tetapi ada segelintir daripada tentera menggesa untuk pulang ke Mekah tanpa berperang dengan tentera Islam. Jadi hasutan nak balik ni ada lagi. Yang 300 orang dah balik tu dah selamat lah. Tapi ada lagi kata tak payah perang lah, kita tak ada kepentingan apa pun kat sini. Hakim bin Hizam berjalan di tengah-tengah tenteranya. Kemudian dia mendatangi Utbah bin Rabi'ah. Rabi'ah ni antara orang yang akan mati. Dia pun berkata, hai Abul Walid, sesungguhnya engkau adalah pembesar dan ketua Quraisy yang ditaati. Adakah engkau mahu mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan akan membuatkan dirimu dikenang, dirimu disanjung sehingga akhir zaman? Utbah bin Rabi'ah bertanya, apakah itu Hakim bin Hizam? Hakim pun menjawab, bawalah tenteramu pulang. Balik mesti kau akan dikenang ni, sebab kau jaga kau punya kroni ni. Bawalah tenteramu pulang. Begitu juga sekutumu Amr bin Hadrami, bawa pulang. Amr bin Hadrami telah terbunuh dalam peperangan Nikhlah. Utbah pun berkata, aku telah melakukannya dan engkau telah menjaminku dalam hal ini. Memang dia adalah sekutuku, maka akulah yang akan menangani urusan pembelaannya dan harta benda miliknya. Selepas itu Utbah berkata kepada Hakim bin Hizam, pergilah engkau kepada Ibnu Hanzalah, iaitu Abu Jahal. Aku tidak takut kerana ia bukan urusanku dengan dia. Kemudian Utbah berkata kepada tenteranya, hei orang-orang Quraisy, demi Allah, kamu tidak akan mencapai apa-apa pun terhadap Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Demi Allah, jika kamu boleh mengalahkannya, pasti akan ada orang memandang wajahmu dengan pandangan kebencian kerana kamu telah membunuh keluarganya dan seorang daripada saudaranya terbunuh. Pulanglah dan biarkanlah Muhammad berurusan dengan orang-orang Arab. Jika tentera Muhammad kalah, itu ialah yang kau harapkan. Namun jika terjadi sebaliknya, mana kita kalah, tidak akan merugikan kamu, walaupun kamu tidak mendapatkan apa-apa yang kamu inginkan. Hakim Ibnu Hizam menemui Abu Jahal yang sedang menyiapkan baju besinya. Dia pun berkata, hai Abul Hakam. Dia Anzalah pun ada, Abu Hakam pun ada. Abu Hakam tu gelaran dia sebab dia adalah hakim. Dia adalah ketua hakim di Mekah. Bila dia tak terima Nabi, maka Allah tukar dia dengan Abu Jahal, bapa kepada kebodohan. Hai Abu Hakam, Utbah mengutuskan kepadaku untuk berkata begini dan begini. Utbah hantar aku nak cakap engkau begini dan begini, supaya kita balik je. Mendengar kata-kata Utbah, Abu Jahal terus berkata, demi Allah, dia takut melihat Muhammad. Utbah tu takut melihat Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Tidak, demi Allah, kita tidak akan pulang sehingga Allah memberikan keputusan antara kita dan Muhammad. Apa yang difikirkan Utbah dengan ucapannya itu? Apa Utbah ni tiba-tiba nak balik pula? Tu pasti dia telah membayangkan Muhammad dan sahabat-sahabatnya telah membunuh anaknya, iaitu Abu Huzaifah bin Utbah, yang dahulunya masuk Islam dan pergi berhijrah. Oleh itu dia takut untuk menghadapi tentera Islam. Alasan yang Abu Jahal kemukakan. Ini dia punya sebab ni mungkinlah. Ketika Utbah mendengar ucapan Abu Jahal, dia berkata, engkau akan tahu siapa sebenarnya yang takut, aku atau dia.
Kerisauannya terhadap tentera Islam semakin bertambah. Lalu Abu Jahal memanggil Amir bin Hadrami sebagai tindakan lanjut daripada pertemuan tersebut. Amir bin Hadrami adalah saudara Ammar bin Hadrami yang terbunuh di insiden Abdullah bin Jahsh. Abu Jahal berkata, sekutumu Utbah hendak mengajak orang ramai pulang, padahal engkau melihat pembalasanmu berada di hadapanmu. Inilah peluang nak balas dendam. Ni peluang ni. Sebab Abdullah bin Ammar, ceritanya sebelum ni, dia tahan kafilah dagangan yang dibawa oleh Ammar bin Hadrami. Berdiri dah dan balaslah dendam ke atas kematian saudaramu. Ni peluang ni, dia kata. Bila lagi nak balas dendam? Amir terus bangun dan menjerit, peperangan akan tiba, peperangan akan tiba. Wahai tenteraku, bersiaplah segera. Kemarahannya tidak tertahan. Mereka bersiap untuk membalas dendam. Abu Jahal ni memang dia pakar. Bahagian-bahagian tiup-tiup jadi batu api, insya-Allah bagi Abu Jahal. Kemudian dia berkata kepada tenteranya, sesungguhnya pendapat yang disampaikan oleh Utbah tidak relevan, tak patut, tak munasabah. Ini kerana ketidakwarasannya telah mengalahkan sifat kebijaksanaannya sehingga dia lupa tujuannya yang sebenar. Padahal Utbah ni orang bijak juga. Dua pasukan saling mengintai ketika pasukan musyrikin telah muncul, dan kedua-dua pasukan saling mengintai. Tengok, orang kafir dia tengok kan. Orang kafir tengok orang Islam pula. Dia tengok siapa yang duduk depan ni. Dia tengok sambil-sambil bertentang mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, inilah Quraisy telah datang dengan keangkuhan dan kesombongannya untuk menentangmu dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah, berilah pertolonganmu yang engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, binasakanlah mereka pagi ini. Itu doa Nabi bila dah bertentangan dengan musuh. Lepas tu dalam doa, dalam hadis Kitabud Da'awat, dalam Kitabud Da'awat menyebut bila kita risau atau runsing, kalau kita kadang-kadang jalan kawasan yang gelap, kita jalan mana tu, yang belakang kan, dekat jalan Kesang punya tu, daripada Alu Gajah tu, daripada Durian Tunggal. Kadang-kadang kita risau ada orang tahan ke apa ke, maka Nabi ajar doa ni, Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma inna naj'aluka, ya Allah, kami jadikan kamu ambil tanggungjawab fi nuhuri a'da'ina, di tengkuk-tengkuk musuh-musuh kami. Engkau ambil tanggungjawab ya Allah. Wa na'udzubika, dalam masa yang sama ya Allah, kami minta perlindungan min syururihim, daripada kejahatan mereka. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang orang ada niat jahat, dia nak tahan orang lain, tapi dia tahan kita. Bila kita baca doa ni, kita tak rasa selamat, baca doa ni. Kadang kita jalan di lautan ke, kita tak rasa selamat, takut ada lanun, baca doa ni. Ini Nabi ajar. Begitu Allah ajar Nabi Muhammad SAW, berikan kepada Nabi wahyu untuk Nabi doa. Nabi pun berdoa, ya Allah, ini orang Quraisy, keangkuhan mereka, kesombongan mereka, bagi kita nak lawan. Ya Allah, kau bantulah kami, berilah pertolongan, binasakanlah mereka. Sebab wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Allah tidak akan menyesatkan mana-mana kaum selepas Allah dah jelaskan kepada mereka apa yang mereka patut buat. Sebab Allah dia tak zalim. Allah ni dia tak zalim. Agama Islam ni dia tak zalim. Tapi bila mana orang tak terima, menentang, barulah Allah buat keputusan dia. Macam tu. Seperti mana, bukannya seperti mana telah digembar-gemburkan oleh orientalis. Dia kata tengok Islam tertegak dengan peperangan. Islam ni perang. Bukan. Datangnya selepas mana mereka ingkar, tak terima. Allah tak bagi tahu ni kena terima Islam, kamu selamat. Tak nak. Kan? Kamu kena bayar jizyah, bayar cukai. Tak nak. Tak nak, apa boleh buat?
Macam kita dah sakit kencing manis lah. Mula-mula makan ubat, tengok gula, kawal gula. Lepas tu tak payah kawal gula, dah kan pantang tengok, pantang tengok. Orang pantang makan, dia pantang tengok, makan je. Kena insulin pula. Dah insulin dah, tak boleh kah, dah mengebak, kena potong, dah tak boleh ubat dah, potong je lagi, buang, selesai. Macam itulah Allah rawat manusia ni. Bila dah tak boleh dah bagi ubat dos dah kan, tak nak ni baca hijab, tak nak, ni ubat dia, potong tu kepala, selesai. Rasulullah berkata ketika melihat Utbah bin Rabi'ah di tengah-tengah pasukan musyrikin dengan menunggang unta merah. Unta merah ni adalah unta yang mahal, dia panggil humurin ni'am, unta yang mahal. Orang Arab, kalau kita Ferrari merah lah, Ferrari. Dia unta merah tu cukup mahal, sebab unta tu dia bonggol dia besar, dan mengeluarkan susu yang banyak. Ada salah seorang daripada mereka yang mempunyai kebaikan, iaitu penunggang unta yang berwarna merah. Jika mereka mengikut saranannya, maka pasti mereka akan selamat. Kan Utbah dah bagi tahu tadi nak balik, tapi tak nak balik, degil tak, tetap duduk dalam tu juga. So, Nabi kata kalau diorang ni ikut cakap Utbah bin Rabi'ah, dah selamat dah. Tapi degil, sebab apa? Ada batu api tadi, Abu Jahal. Rasulullah SAW mula meluruskan barisan tenteranya. Mau nak perang ni, kan, kalau boleh buat gambar, ada gambar lah. Tapi tak ada gambar, kita baca je lah. Ketika baginda sedang meluruskan tenteranya, maka terjadi sebuah peristiwa yang unik, yang ajaib. Bukan unik, ajaib. Pada waktu itu di tangan baginda ada gelas. Sementara itu Sawad Ibnu Ghaziyah keluar dari barisan. Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu anhu keluar daripada barisan. Ketika itu baginda memukul perut Sawad dengan gelas tersebut. Dia kata, kenapa luruskanlah Sawad, lurus, tegak. Sawad menjawab, wahai Rasulullah, engkau telah menyakitiku, biarlah aku membalasmu. Lantas Rasulullah SAW menyingkap baju baginda dan berkata, balaslah. Tiba-tiba Sawad memeluk dan mencium perut baginda. Yang ada biasa kita dengar ustaz, siapa lagi? Ada ustazah ke, ada haji, ada ajar dengar ke, cerita Unkashah, kan? Unkashah ni cerita dia Sawad bin Ghaziyah. Rasulullah SAW bertanya, apakah yang membuatkan kau melakukan demikian ini? Apa yang mendorong kau? Tiba-tiba kau nak claim kan? Kena sikit je, ambil gelas, sikit je. Dia kata apa? Wahai Rasulullah, akhirnya datang juga kesempatan seperti yang kau lihat tadi. Aku sangat ingin kulitku bersentuhan dengan kulitmu pada akhir hayatku. Sebab aku tak tahu ni perang ni. Perang nak lawan bukan sikit-sikit, 1000 orang. Nasib ni. Maka Rasulullah SAW mendoakan kebaikan untuknya. Lepas tu bila kalau ada orang jumpa kita, dia kata, Tuan, doakan saya. Kita terus doakan dia. Teruskan doakan dia. Saya punya kawan ni cerita sikit lah. Dia kawan dia nak kahwin dengan kakak dia. Jadi kawan dia ni nak kahwin dengan kakak dia. Cuma dia minta kita naik sekali bulan 12 ni. Bulan 12 ni kita naik sekali. Jadi dia mesej saya, kawan saya ni lah mesej. Dia kata, Ziz, tengok, kawan kau datang lagi, supaya nak naik nak kahwin sekali nanti bulan 12. Ni tak lama ni, 12 bulan 12. Saya cakap apa? Sekarang ni bagi tahu dengan mak engkau, doa supaya engkau pun mudah dapat jodoh. 2 November itu. Ni 30 kan? 2 November. Saya baru baca mesej tu dengan Omar. 2 November. Ni kata, iya engkau ni, engkau minta sekarang mak engkau ni. Okey, aku dah minta dah. Selang berapa hari? Selang 6 hari je. 2 November, 8 November dia mesej saya. Ziz, ni ada orang ni tawar anak dia. Kebetulan yang tawar tu anak murid saya lah.
Saya wangan je perempuan kan, anak murid saya. Dia kata macam mana? Ni anak murid aku, okey. Okey. Jadi minggu lepas 2 minggu lepas jadi. Dia kata jadi dengan orang tu. Tu bila kata dia doa, terus doa. InsyaAllah makbul. Bukanlah saya punya makbul doa kan. Mak dia lah makbul doa dia. Cuma kita kena yakin kan. Minta doa makbul. Betul kalau orang minta doa kan kita kan. Haji Aim nampak orang lama kan. Doakan saya. Kita terus doa. Ya Allah berkatilah rezeki dia. Berkatilah umur dia dengan kebaikan. Suburkan harta dia supaya dia mudah untuk infak. InsyaAllah Allah terima. Sebab orang datang kepada kita dengan sangka baik. Dan kita tu doa dengan sangka baik kita juga. Kita pun doa dengan sangka baik kita. Anak banyak. Tak payah nak syarah kita punya. Kita tak payah nak cerita. Saya banyak dosa lah bombang. Tak payah. Pasal orang datang tu dengan sangka baik dia. Bila dia sangka baik, maknanya dia yakin dengan Allah. Masa tu kita doa, insya-Allah makbul. Tu. Ketika barisan telah diluruskan dengan sempurna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan perintah agar pasukan muslimin tidak memulakan pertempuran sehingga mendengar perintah terakhir daripada baginda. Kemudian baginda menyampaikan beberapa arahan khas berkaitan dengan urusan peperangan kepada mereka. Ini dipanggil wasiat terakhir. Baginda berkata, kalau mereka mendekatimu, panahlah mereka. Mulakan dengan memanah terlebih dahulu. Jangan terburu-buru menghunus pedang kecuali setelah mereka sangat dekat dengan kamu. Jadi daripada jauh serangan dia adalah dengan panah. Selepas itu baginda dan Abu Bakar perlu kembali ke khemah panglima. Sementara Sa'ad bin Mu'az dan tentera pengawal berjaga di hadapan pintu masuk. Sedangkan pada pasukan musyrikin, hari itu dimulakan oleh Abu Jahal dengan berkata, Ya Allah, apakah kami perlu memutuskan tali persaudaraan dan menanggung akibat yang tidak kami ketahui? Sebab yang dia nak perang ni anak saudara dia. Ada yang perang antara anak dengan ayah dia kafir, anak dia Islam. Jadi dia buat modal juga. Bukan dia tak ada modal. Modal Nabi tadi kerana mereka enggan terima, mereka sombong, mereka bongkak tak terima agama Allah. Dia pun ada modal juga. Modal dia apa? Tali memutuskan tali persaudaraan. Dia kata, Ya Allah, apakah kami perlu memutuskan tali persaudaraan? Sikit maka hancurkanlah dia pagi ini. Ya Allah, siapa yang kau lebih cintai dan siapa yang lebih engkau redha di sisimu, maka berikanlah kemenangan kepadanya hari ini. Ini dia panggil bola tanggung. Sebenarnya dia nak musnahkan diri dia sendiri. Berkenaan pernyataan Abu Jahal ini, Allah Ta'ala berfirman, In tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughni 'ankum fi'atukum syai'a walau kathurat wa annallaha ma'al mu'minin. Jika kamu meminta keputusan, engkau yang minta tadi kan, siapa yang kau redha dia menang kan, maka telah datang keputusan kepada kamu. Tetapi jika kamu berhenti, kamu tak nak teruskan peperangan, kamu ikut syur ataupun pandangan daripada Utsbah bin Rabi'ah tadi, maka itu lebih baik daripada kamu. Jika kamu kembali, maka kami akan kembali pula, dan angkatan peperangan kamu tidak akan mampu menolak sesuatu yang akan menimpa kamu, walau kasurat, walaupun jumlahnya banyak. Dan sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang mukmin. Suratul Anfal ayat 19 juzuk ke-9. Begitulah Allah Subhanahu wa taala melebihi ataupun menyebelahi nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga berani pula orang kafir. Orang kafir Abu Jahal minta keputusan. Jadi Allah SWT jawab dalam firman-Nya. Sebab tu untung kita belajar sirah ini dalam masa yang sama. Kita ada peluang untuk belajar bagaimana sebab turunnya ayat-ayat itu, iaitu ayat-ayat daripada Al-Quran ini. Kita kena sedar 86 surah daripada 114 surah adalah dipanggil Makki, iaitu turun sebelum hijrah, dan bakinya adalah selepas hijrah.
Sebelum turunnya hijrah maknanya cerita tentang bagaimana tauhid kepada Allah, 86 surah. Baki itu cerita bagaimana nusrah Allah, kan? Bagaimana Allah Taala bantu agamanya, bagaimana turunnya perintah-perintah sembahyang, solat, puasa, zakat dan haji. Bantu agama ini bermula dengan iman kita benar pada Allah, bulat kita yakin pada Allah. Bila turun-turunnya perintah-perintah yang lain, maka mudah untuk kita amalkan. Wallahu taala alam. Semoga Allah Taala pilih kita menjadi pembantu-pembantu agama Allah, dan pilih agama pilih kita punya diri, masa, keluarga, harta kita untuk menjadi modal bagaimana agama Allah ini terus tertegak di bumi Allah yang nyata ini, insya-Allah. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin ummil hashimi wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da' wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma inna na'udzubika من الجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.